Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah sebut dah dalam Al-Quran. Allah sebut dah dalam Al-Quran supaya semaya kamu tu mengelak kemukaran, mengelak dosa, buat juga. Kita ngopak suku ustaz ni, maya suku habis ajar mu suku-suku. Kita dikit sikit yang ngaji dia, kita maya tak tinggal habis ajar. Ada dosa kita buat makin amal ibadat ni ataku. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan izinnya. Allah Subhanahu wa taala beri kita hidup. Apabila kita bangun daripada tidur pagi tadi, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala pujian bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku daripada mati, yakni tidur. Yang paling utama Allah Subhanahu wa taala beri kita hidup, iaitu ittaqullah. Buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh, jauh apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kata kita ni. Jadi ini kali yang kedua, alhamdulillah, muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat pula apa nama? Nama Ustaz Ma'awi Al-Safi'i, pesara kaki tangan kerajaan, berasal Kota Baru, duduk di Pelek Bazar Buluh Kubu dekat Masjid Muhammadi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita bertazkirah mengenai bab orang yang panjang umur diguna sebaik-baik mungkin sebelum kita bertemu ajal maut, iaitu mati. Nabi SAW bersabda, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumil aksara min sab'i marah. Maksudnya, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ni yang paling utama. Nampak kecil ya padilat, nampak kecil ya sebutan kita, tapi memberi kekuatan mujahadah kepada kita. Selain kata kita sebut alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun kita sebut astaghfirullahalazim, ataupun kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua tu ada kelebihan masing-masing. Jadi bapa atas hadis ni daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, demi Allah, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaih. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Nabi 70 kali istighfar. Kita ada istighfar ni tak kira di mana-mana, tak kira lepas sembahyang ataupun duduk di mana-mana kita boleh beristighfar.
Nabi 70, kita kenapa lebih Gapa kelebihan sangat istighfar Siapa banyak disebut oleh ulama, ada 4 jenis, 4 keistimewaan siapa yang sebut istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Yang pertama, kelebihan sayyidatul istighfar. Yang pertama, dijanjikan surga. Siapa yang membaca sayyidatul istighfar pada waktu pagi dan petang, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga jika dia meninggal pada hari itu, sama ada pagi atau petang. Oh, hebat. Jadi kita hitung, kita hisap diri kita, ada aku sebut istighfar 100 kali. Oh, banyak 1 kali. 10 kali ada tang keju. Astaghfirullahaladzim, gitu. Jadi istighfar ni memberi kekuatan mujahadah kepada kita. Biar kita duduk sehari tengah hari, biar adalah sikit kita istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang meninggal dalam keadaan sebut istighfar astaghfirullah, sama ada pagi dan petang, dijanjikan surga. Yang kedua, kelebihan istighfar, dijauhkan daripada kesempitan hidup. Siapa yang sebut istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullah, maka dijauhkan daripada kesempitan hidup. Kadang-kadang kita terlepas daripada bermacam-macam masalah, bermacam-macam dugaan daripada Allah, maka kita lazimkan kita sebut astaghfirullah. Kerana dengan kita sebut astaghfirullah, insya-Allah dijauhkan daripada kesempitan hidup. Serabut dengan anak bini, serabut dengan masyarakat, serabut bermacam-macam dugaan yang Allah beri kita duduk dalam keadaan serabut, maka banyak kita sebut astaghfirullah. Takut kita tak sebut astaghfirullah, kita duduk layak dalam keadaan berserabut, kesempitan hidup bermacam-macam, sehari tengah hari akabat ujung sungai, gitu lah. Sebab apa? Kotirus syaitan akan masuk. Kotirus syaitan tak kira mu ulama, mu tok guru, mu kaki masjid, oh yang mari juga. Yang ketiga, siapa yang sebut istighfar boleh menolakkan bala. Astaghfirullah, astaghfirullah, boleh menolakkan bala. Kita duduk naik motor, kita naik duduk dalam kereta, boleh kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Ni naik motor tak baca bismillah, naik kereta tak baca bismillah, makan nasi cak puak gitu Apabila makan nasi, tentera iblis duduk tunggu dah tepi pinggir. Mu tak baca bismillah, aku akan masuk bersama nasi, gitu. Ni istighfar. Lebih-lebih lagi lah padilah. Maka siapa yang banyak sebut istighfar, insya-Allah Allah memberi kita hak duduk dalam keadaan serabut dengan anak, dengan isteri, ataupun macam-macam kesulitan tak ada pitih dan sebagainya, maka kita banyak ucap astaghfirullah. Yang ketiga, boleh menolakkan bala. Dan yang keempat, dimurahkan rezeki siapa yang sebut astaghfirullah. Allahu akbar. Jadi kelebihan istighfar kita sebutlah, kerana Nabi SAW sebut lebih daripada 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka kita biasa hari tengah hari, selain daripada kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ataupun la ilaha illallah, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yakni selawat pada Nabi, jangan lalai kita daripada kita sebut istighfar kepada memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang bermaksud, wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati, yakni dengan segala nikmat yang diberikan.
lagi diredai, yakni di sisi Tuhan, serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ayat ni biar kita mati dalam keadaan kita mati yang diredai oleh Allah. Doa yang paling afdal iaitu selepas kita solat 5 waktu. Waktu Tok Imam, apabila Tok Imam berdoa, Tok Imam akan penuh segala apa yang manusia hendak. Selain daripada Allah, ma'hyina bil iman wa amitna bil iman wa sulna bil iman wa arki jannatal ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahim. Tak akan lalai daripada kebanyakan Tok Imam akan sebut supaya kita mati dalam keadaan kita beriman pada Allah. Biar kita mati dalam keadaan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita beramal, kita minta dengan Allah supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang paling utama mati dalam keadaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebut Allah mahtilana bil Islam, waqtilana bil iman, waqtilana bi husnul khatimah. Doa yang paling afdal selepas solat 5 waktu. Kita nak doa diri ustaz, boleh. Nak doa dalam sujud yang terakhir pun boleh. Jangan lama sangat kita berjemaah. Ambil 2-3 saat, tak apa dah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh. Tak ada masalah doa tu. Sujud yang terakhir, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sehari tengah hari ni kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berhajat kepada kita. Mu nak semaya ke, mu tak semaya ke, aku tak pelik. Mu yang kena sujud kepada aku, dan mu adalah minta apa-apa kepadaku. Kerana kamu aku buat ni, mu berhajat kepada aku. Jadi tajuk malam ni kita akan bertazkirah mengenai panjang umur dalam ketaatan. Panjang umur dalam ketaatan. Jadi apa yang disebut dalam kitab wasiat iman yang kita akan bincang pada malam ni, kata para kitab panjang umur dalam ketaatan. Gapo masuk panjang umur? Panjang umur yang dihabiskan dalam ketaatan kepada Allah. Panjang umur yang Allah beri kepada kita, kita takwa kepada Allah. Ni ada panjang umur, tapi Allahu Akbar. Umur 70-80. Wah, ya kulit lagi. Allah. Dikir warat lagi. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Masuk kubur. Pergi lagi. Mengenai tak jaga maksiat Allah. Umur 70-80. Jadi kita bahas malam ni mengenai panjang umur dalam ketaatan. Kita duk minta sama dengan Allah. Semua keturunan Nabi Adam takut mati, nak kaya, gitulah. Allahu Akbar. Jadi yang paling utama Allah beri kita umur panjang ni, kita jangan mempersiakan umur yang Allah beri pada kita. Dia tak usah pergunakan masa yang begitu sikap ni. Kalau kita umur dalam keadaan 50, 60, 70, Allah. Kerana Nabi bersabda, umatku berapa puluh umur Nabi ayat? 60 hingga 70. Tak ada siapa 60 kiok. Tak ada siapa 70 kiok. Jadi kamu dilalai lagi dengan dunia, dengan umur 60, tak tahu lah. Kata para kitab rahimallahu ta'ala, adapun panjang umur dalam taat dan beramal soleh itu adalah sangat dituntut dan dianjurkan oleh agama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man dhala umruh wa hasuna amaluh. Artinya sebaik-baik kamu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Panjang umur baik, bukan baik dengan semaya 5 waktu. Pergi perangai kena ubah juga. Pergi perangai banyakkan lo ni tidak ubah. Walaupun dia semaya 5 waktu, tapi perangai apa umur 40, 50. Walaupun dia umur 60, 70. Allahu Akbar. Semaya lagu ni, Allahu Akbar. Allah sebut dah dalam Al-Quran. Allah sebut dah dalam Al-Quran supaya semaya kamu tu mengelak kemukaran, mengelak dosa, buat juga.
Kita ngopak suku ustaz ni, maya suku habis ajar mu suku-suku. Kita dikit sikit ngaji dia, kita maya tak tinggal habis ajar. Ada dosa kita buat makin amal ibadat ni ataku. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaikal minal kitab wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Artinya, bacalah kitab yakni Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu yakni Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingati Allah yakni solat itu lebih besar yakni keutamaannya dari ibadat yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi jelas atas ayat ni, dengan semaya 5 waktu tak cuba juga ubah perangai husnul khuluq, akhlak yang paling baik, Allah rugi. Tak suku-suku ustaz, rakit tanda suku, antik tanda suku, dosa kita ngopak suku, kita dikit suku. Dah ada dosa hak kita buat, boleh makan amal ibadat haba'an mansura, habis. Gitulah. Waktu orang yang semaya 5 waktu tak jaga makanan, tak kira makanan subahat, makanan hari cak puak, sudah. Sia duduk atas baju hak dia pakai, selain daripada makanan, pakaian, minuman tak jaga, Allahu Akbar. Kena jaga juga makanan ustaz, kena jaga. Takut tipu bagi orang, nego dalam keadaan menipu, kena tipu sikit ustaz nak untung. Pula dah nak kaya semua, fikir nak untung nak kaya gitu. Apa? Kerana hak inilah yang membuatkan amal ibadat kita habis lecing. Sia duduk atas baju pakaian hak kita sembahyang, selama mana dia pakai ada duit subahat, duit haram, tidak diterima. Selama mana dia pakai baju yang dia sujud kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham kena orang kena sekira makan sesuai Nabi ayat 40 hari. Sia mari semaya tunggak tapi tidak jaga makan minum. Allah Rabbi. Ama 70 lebih dah. Cucu 15. Tak jaga lagi bab makanan, tak jaga lagi perangai husnul khuluq, akhlak yang paling baik. Nabi pun sedar, ya Allah panggil mula jaga perangai kamu. Akhmalu mu'minina imanan as-sahlau khulqa. Sebaik orang Islam iaitu orang beriman, perangai dia tu. Adik kita alah ke 50, 60, 70 ni, biar orang kata bagusnya Datuk Tula ni mula 40 pajing perangai lah ni jauh lah. Mana jauh lah ni, dia tua dah. Mula 3 cawak megah. Allahu Akbar. Inilah orang yang panggil Allah beri, dia jaga habis semua anggota selain daripada dia semayang 5 waktu, dia jaga juga apa? Mulut, yakni lidah yang paling beratnya. Tak jaga lidah, al-muslimun muslimun nabil lisani wajadi. Tak jaga lidah lelah lah. Tak jaga lidah. Ni ramai yang bakit daripada masa, walaupun dia orang panggil perangai tak ada, husnul khuluq, akhlak yang baik tak ada, lidah boleh menyebabkan bakit daripada masa duduk dalam golongan muflis. Tu takut. Nabi SAW bersabda, akan datang umatku pada hari kiamat nanti yang membawa pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat, tetapi semasa dia dunia dia tak ada jaga lidah dan tangan. Hadis riwayat Muslim, hadis ni panjang. Maya tak tinggal, maya duha, maya tahajud, qalbiyah ba'diyah, puasa Senin Khamis, puasa bulan Ramadan, tapi mu tak ada jaga lidahmu, mu tak ada jaga tangan kamu, menyebabkan kamu bakit dosa dengan manusia, akan bakit daripada masa banyaknya pala kita bawa, tapi dosa dengan manusia start akhir balik. Siapa kau keluar ni masih tak jaga juga lidah. Allah.
dosa mengumpat, menghina, mengeji. Apabila kita dihisap di pada masa esok, sore-sore akan ditanya di pada masa. Bro, naik sore-sore, naik samak bisa'in. Bro, siapa penduduk pada masa ni kenal samak bisa'in, habis orang kena. Oh, aku ingat je Natal ni pula dah. Bro, mari 5,000 orang nunginya. Ambil cok tak atas, nega menipu, tangan pula dalam keadaan waktu tu palsu kerja kerajaan. Mulut pula memfitnah, menghina, mencaci, mengumpat, mengeji orang tu. Tangan pula behel orang tu, pukul orang ni. Nabi ayat, lalah apabila pahala semayang habis, pahala puasa habis, pahala zakat habis, dosa dia pula kamu akan pikul. Lah Nabi ayat, kau nak masuk neraka. Dengan semayang masuk neraka. Allah rugi. Orang panggil tak jaga juga semayang 5 waktu. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Buat juga dosa. Buat juga tak ada jaga lidah. Lah ni dosa mudah yang daripada tangan ni. Tangan ni boleh mensebar macam-macam petena melalui telefon dan sebagainya, sebar-sebar. Allahu akbar. Jadi kita semayang, dengan kita semayang ni kita jaga. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah panjangkan umur aku, biar aku dalam ketaatan padamu. Gapo taat? Buat belaka apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang ke atas kita ni. Bukan dengan semayang saja. Dengan semayang kalau kita tak jaga pasal ni, semayang 5 waktu tapi masuk neraka. Puasa tak pernah tinggal tapi dengan pahala puasa masuk neraka juga. Bapa tak ada jaga lidah, dosa dengan manusia bertimbul-timbul. Hak tak ada minta maaf pak keluar ni. Allahu akbar. Panu awak ustaz kita mulut kita berat yang muda dulu, dak tahu nak cari mana, tahu main samak doloh habis. Dak tahu duk mana habis. Tangi pula kita pinjam dengan orang kita tak bayar dulu. Yang budak amon belah-belah suhu kita orang kenal dulu, lalu pinjam payah nak bayar. Hutang manusia kena sesat juga. Hutang dengan Allah. Orang panjang dah tak pernah khoda puasa, tak pernah khoda sembahyang. Tinggal jamin muda tak ada khoda. Taubat ya Allah, apakah dosa sembahyang aku ya Allah? Boleh taubat tapi ada syarat pula taubat. Iaitu kita kena khoda apa yang kita hutang Allah lebih didahulukan. Atau siapa yang mati, hutang Allah dulu didahulukan. Sebelum selesai hutang dengan Allah, baru bayar hutang dengan manusia. Allahu akbar. Kita hutang Allah lagi bertaubat dah dengan Allah. Umur 70-80 tidak pernah bertaubat. Ada, tak ada bertaubat. Pergi pagi balik gelap, pergi pagi balik gelap, Allah wiring dia umur panjang, tapi kekuatan mujahadah pada dia Allah tak ada. Dan kata pengarang kitab lagi, setiap panjang umur itu dihabiskan dalam taat dan bakti kepada Allah, maka kebajikan akan bertambah dan darjat pun akan meningkat. Setiap yang umur kita, Allah beri umur kita panjang ni, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu apabila bangun pagi sebutlah paling bodoh pun alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ni bangun pagi Allah hidup. Ada tak sebut. Iya mana telefon aku, bang tidur telefon dah. Omong HP puluh dah. Takut main atas gambar wajah kulit. Pula dah. Allah ugi orang. Pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ramai yang ni Allah Subhanahu Wa Taala ambil orang tu mati dalam keadaan mengejut, mati dalam keadaan tidur. Allah. Dulu ninggal kulit ku kering baru mati. Cucu 4 kali kelik tak mati lagi, tak okey aku. Allahu akbar. Lah ni mudah ya. Kiok tak ada. Kiok tak ada. Nak tidur malam tak baca gapo satu kadang-kadang. Nak tidur malam tak ambil wudu umur 70 80. Allahu akbar. Wudu batal ustaz kita beri dakat orang tino. Tu bab lain. Tidur dengan wudu maksudnya tidur biar ada air sembahyang. Tu nak sembahyang suku. Allahu akbar. Dan kata pengarang kitab lagi, siapa yang mendakwa suka panjang umur di dunia untuk memperbanyakkan amal soleh,
yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, lalu ia benar dalam dakwaannya. Setiap hari ia mengerjakan amal dan bakti dan berkecimpung di dalamnya, serta menjauhkan diri dari urusan dunia yang boleh menghalangnya dari beramal, maka terhitunglah ia sebagai orang yang benar. Allah kita mempanjang kita, cek diri kita. Kita boleh hisap dah diri kita lah ni. Kita boleh hisap dah diri kita lah ni sebelum kita dihisap daripada masa saya. Aku bangun daripada tidur saat dari main subuh berjemaah, alhamdulillah. Sujud dalam rumah Allah, sujud yang paling hebat. Walaupun tak boleh 27 pun boleh 20, tak apa dah. 15 tak apa dah. Padahal sujud di rumah boleh so ya. Berapa nak tekan sangat tu ustaz? Omong-omong ni 70 dah. Maya di rumah lagi tak mari lagi berjemaah. Allah Akbar. Maya juga tahu dah ambil padilat. Memang kita banyak dosa jangan muda dulu. Hutang Allah tidak bayar lagi. Hutang sembahyang, hutang puasa tak qada lagi. Banyak tak qada. Allah. Mari masjid qada ustaz. Hang qada semangat lain sikit. Ngad rumah. Allah Akbar. Orang semai sunat qalbiyah kita qada subuh. Tak apalah. Sama-sama 2 rakaat. Kunut sunat tak payah tak apa. Nak baca boleh. Wana main maya subuh apa ngori. Mu 3 aku qada subuh. Ayat lalu. Allah Akbar. Ana hutang Allah selain daripada Allah kita mau panjang ni, kita bertabat tak setinggal ada semaya. Sebab apa semaya tak boleh tinggal? Semaya ikutlah mana mu sakit kau menerak menunginya kau kena semaya juga. Mu musafir ada semaya cara musafir, jamak takhir jamak takdir. Lepas tu puasa. Puasa kalau musafir boleh buka pas semaya. Yang boleh jamak takhir, jamak takdir, tak ada masalah. Masalahnya kita lah ni umur panjang tapi tak pernah khodoh semaya, tak pernah khodoh puasa. Lepas tu tak bayar. PDF pun tak pernah bayar. Umur dia, umur ni 70 dah. Tak pernah bayar, mu tinggal puasa. Kita tak aja tinggal start akhir balik, belawak. Tak aja tinggal. Tu masalah kita. Allah, minta-minta dengan Allah umur panjang tapi hutang kita dengan Allah tambah-tambah. Dan kita adalah dalam keadaan kita qada sembahyang kita jangan muda-mula. Banyaknya kita sembahyang kita tak pakat. Sembahyang kita kadang-kadang bertanya sepadan muka umur 17 18 kita tak boleh royak. Sepadan muka kat mana ambil wudu. Kerana sebelum sembahyang ia ada syarat sah solat dulu. 4 perkara syarat sah solat. Tak boleh gidah situ. Maya pula paling pakudah tak ada tamak ninah jangan dulu. Atau kita kena minta dengan Allah, ya Allah. Selepas kita bertabat pada Allah, saya tinggal semaya. Ya Allah, terimalah semaya jangan muda aku, ya Allah. Kalau kamu tak terima semaya muda, jangan muda aku, ya Allah. Sia pada aku, ya Allah. Banyaknya semaya aku tak pakai, ya Allah. Semaya aku jangan muda, ya Allah. Allah terima separuh pun, alhamdulillah tu. Allahu Akbar. Dan kata pengarang kitab lagi, sebaliknya jika ia malas dan selalu mengabaikan segala amal soleh, maka jelas-jelas ia terhitung seorang yang dusta. Allah minta umur panjang tak buat amal ibadat. Yang ni orang belawak. Yang mendakwa sesuatu tak apa faedah. Allah Akbar. Minta dengan Allah umur panjang tapi tak ada buat amal soleh. Sedekah yang paling afdal hari Jumaat sekiranya juga. Allah. Ucapan yang paling hebat hari Jumaat sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak sampai 10 hari Jumaat. Ngati adalah ngati ustaz. Tahu dah kelebihan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada hari Jumaat. Selawat pada Nabi. Kerana Nabi orang yang paling sibuk daripada masa esok. Itu. Atas muka bumi kita ada sebut mengingati akan dia. Adakah lidah kita banyak berselawat pada Nabi? Allah Akbar. Nabi apabila kita nak timbang di al-mizan, Nabi akan berada di mizan. Apabila kita nak ditahtian sirat, Nabi akan berada di sirat. Ada selawat pada Nabi. Setahun ada 50. 50. Allah Akbar. Biar kita sibuk mengingati akan Nabi SAW. Kerana Nabi akan sibuk apabila kita bangkit di pada masa esok. Biar kita ada selawat kepada Nabi lebih-lebih lagi pada hari Jumaat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa aku umur 80, 70 Allah beri umur panjang, kita tidak pernah lalai ingat akan Nabi SAW. Allah. Daripada kitab riwayat, jikalau ia malas dengan umur panjang tu, maka dia dikira orang hak rugi. Rugi umur panjang, umur 80 tak ada amal soleh. Adakah apa kita ustaz umur 80 tak mari lagi masjid? Ustaz kau mu kena minta doa pada Allah. Ya Allah, tolonglah mamak sebelah rumah aku, ya Allah, tak semari lagi umur ke 80, ya Allah, beri dia capaklah rahmat dan taufik pada dia, Allah. Tu maksud orang beriman, orang Muslim yang lain. Biar ada juga siap pada jiran tetangga. Bukan kita seorang nak masuk syurga, biar orang sebelah jiran kampung kita biar ada sekali di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni pada dah kecek uduh maya dak utara. Begitulah kutuk orang. Mu jamin syurga. Siapa yang mu jamin syurga? Tak rajin dah. Allah. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala biar kita dapat syurga Allah. Dengan rahmat Allah, dengan amal ibadat kita belum tentu kita masuk syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Maka kita sebagai orang muslimin ini, biar kita doa juga jiran tetangga, minta juga dengan jiran tetangga hak tak sik sujud pada Allah ataupun hak peipangah tak baik dengan manusia. Kita hendaklah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi sepupu-sepupu kita ada hak tak sik sujud pada Allah. Sepupu-sepupu kita masih Allah wa yaumul panjang tak sik lagi beramal soleh, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia orang beriman, dengan binatang kena juga. Allah. Binatang selalu bertasbih pada Allah. Kita tak erti ya. Ni umur 80, 70 tak boleh jumpa kucing. Kesana nak kucing mari rumah sepak. Allah. Binatang lain, semua binatang bertasbih pada Allah. Siapa dia ayat? Allah ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura." Artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia Maha Penyatu, Maha Pengampun. Surah Al-Isra ayat 44. Dalil semua makhluk bertasbih. Makhluk basah, makhluk kering, semua bertasbih pada Allah. Jadi apabila makhluk Allah, kena buat baik juga. Nak buat baik juga semua makhluk Allah. Kalau dia boleh kecek, kalau kita faham tasbih mereka. Apa dia pula tahu kucing 4 beranak ni. Mari ni binasi sebuku. Terima kasih manusia. Oh, baru ramai orang ambil kucing. Nak sakit pergi berobat juga. Nak ambil pahala. Makhluk ni akan bertasbih pada Allah. Ya Allah, rahmatilah keluarga ni ya Allah. Oh, kali ya behel. Habis kucing korak, kucing behel sakit, habis pergi beki, pergi klinik. Berapa? Pahala. Mula ni Allah ayat dalam Quran, mu baca Quran, mu tak erti apa yang disebut dalam Quran. Mu baca saja Quran, tapi mu tak amal apa yang disebut dalam Quran. Allah Akbar. Baca, faham, amal. Gitu lah baca Quran. Kita baca sedap, badi sedap kita dengan mamak, badi sedap suara lah. Tidak cuba untuk memahami apa yang disebut di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Dari semua makhluk adalah daripada Allah. 7 lapis langit, iaitu gapo duduk di 7 lapis langit, semua malaikat, semua bertasbih. Atas bumi pula semua makhluk basah, yang ni pohon, makhluk kering. Yang pohon yang tidak bernyawa, makhluk kering. Pokok, semua pokok, makhluk basah yang bernyawa, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata perkara kita lagi, sebab seseorang yang ceritakan sesuatu perkara, tentulah ia akan mengambil berat dengan perkara itu. Ia khawatir kalau perkara itu akan terlepas dari tangannya,
ataupun ia akan terhalang dari perkara yang dicintai-Nya itu. Allahu Akbar. Jadi dengan umur panjang ni kita gunalah sebaik-baik mungkin. Selain daripada kita jaga perangai kita, husnul khuluq, akhlak yang paling baik, maka kita jaga juga hubungan kita dengan manusia di atas muka bumi. Kita tak usah dosa kita ni bangkit daripada masa kita duduk dalam golongan muflih. Kita semaya tak tinggal, tapi dengan manusia mati dah ustaz, kita balas dengan mulah ni tak ada minta maaf. Sudahlah. 30 tahun ustaz kita memutus silaturahim. Nama kita lah ni 82 nak ahli kubur. Pergi kubur minta maaf. Maka kalau kita telah menyesal, kita memana kita yang telah memutus silaturahim dengan manusia, dengan jiran tetangga, sepupu sepapan kita, nak minta maaf dengan siapa? Dengan anak dia. Kita dosa dengan dia. Kalau ambil baris kena gata. Tuai mati dah pun. Gapa ambil? Dia duduk depan rumah tangga memucuri rumah mak dulu, mu tak gata, paklon ni mu tak gata. Sudahlah. Ambil sebatai dulu masa rumah mulah ni rombok. Allah. Kena pergi atas balik ataupun kena kita tanya pewaris, berapa ya sebatai ni kayu kita ambil dulu buat tiel. Buat tiel garak kereta 20 tahun dah tiel ni ada, kita tengok kita teringat ya. Ustaz, ni buat mana ustaz? Pergi jumpa pewaris. Assalamualaikum. Anak-anak mulah Yusuf, aku ambil tiel ayahmu dulu. Allah ni ada 5 yas kaki, aku ambil ada 10 kaki. Berapa nak bayar? Bayar harga lo ni. Tidak tak akan sesat pada masa esok. Walaupun dia mati jihad, pergi bunuh orang Israel 10 hari, tapi ada hutang dengan manusia, tidak akan masuk syurga. Gitulah. Kena cara dulu daripada masa. Sebab apa? Dengan manusia. Ni tak takut. Allah biar umur panjang dia tidak guna umur panjang untuk memohon apa dengan Allah dan memohon keampunan dengan manusia di atas muka bumi. Tak sesat juga dengan manusia. Lepas tu mati dah ustaz. Kita jetik telinga mulah ni, kita behel mulah ni. Maka hendaklah kita bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku boleh 5 ya malam ni mana-mana ada orang aku nyanyi dulu. Aku fitnah dulu, aku tel dulu, tak ada minta maaf ya Allah. Aku sedekah ya Allah. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibi ya'lamuna ma taf'alu. InsyaAllah rakit atik kiraman katibi akan tulis. Berpuluh hias sedekah mana-mana hak dia wak nyanyi kat orang dulu hak mati dah tak ada minta maaf. Puluh hias tanda. InsyaAllah akan sesat pada masa sesa. Kita akan mari ambil pahala kita. Kita mari ambil pahala sembahyang, pahala puasa kita. InsyaAllah. Mana susah juga dengan manusia. Selain kita bertobat di atas muka bumi, kita yang muda dulu, kita banyak buat kesilapan. Kita banyak menghabiskan dosa-dosa kita dengan sahabat kita. Kita pinjam 5 ya puluh aja dulu tak selesai lagi. Tak tahu duk mana dosa kita dulu. Mati kau hidup tak tahulah. Jadi kita cek akan diri kita. Sedekah untuk diri kita dan sedekah untuk lidah kita ataupun tangan kita hak jahat dulu. Hak kita cari, nak cari tak jumpa dah. Bubus 10 ya, mana-mana ada orang hak aku buat nyanyi dulu, hak aku ngopak dulu, hak mati dah. Atau dia jumpa cari ya Allah, aku sedekah ya Allah. Bus 10 ya, 5 ya. Selain daripada kita sedekah untuk diri kita, sedekah untuk ayah kita, sedekah juga untuk orang hak mana-mana hak kita buat nyanyi jangan muda dulu. Kita butir pitih dia yang muda dulu, tak ada nak bayar tak gimana, kita bayarlah dengan sedekah. Allahu Akbar. Itulah sebab sedikit mengenai biar Allah Subhanahu Wa Taala beri kita umur panjang ni kita guna sebelum kullu nafsin za'iqatul mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak amal ibadat selain kita bertobat pada Allah. Kita cari mana-mana manusia hak kita buat nyanyi dia yang muda dulu. Ada jumpa alhamdulillah. Ya Allah, maaflah Daud yang muda jumpa ngamu juga. 25 tahun dah aku carimu. Alhamdulillah aku gitulah, aku maaf dah. Senang-senang kita ambil keputusan mana-mana ada manusia yang buat nyanyi kat aku, yang ambil pihak tu diri aku jangan muda dulu, aku halal al-afu, aku maaf dia. Senang, ada masalah dah kita. Kerana Allah suruh kita jadi al-afu, pemaaf. Aku tak maaf, kau maaf, pak mapu. Hebatmu. Ada juga lagi tu. Pak mapu hasil minta maaf hasil wirapu. Kita pergi juga sama dia, maaflah kawan salah dengan demo mari dulu.
Aku tak marah kamu. Sesadah lik kita, dia yang memutus silaturahim. Salah satu la tartamat solatuhum fauquhum fusihin sibron. 3 golongan yang semayang tidak terangkat. Salah satunya orang yang memutus silaturahim. Allahu Akbar. Tidak terangkat walaupun sejeka. Sembayang orang yang memutus silaturahim. Allahu Akbar. Lelah. Dapat 30 tahun balas tak baik. Apa mati lah tu Allah Rabbi. Wak-wana kita. Jadi itulah sebelah sikit kalau ada salah dan silap. Mohon maaf. Kita ni, saya ni lah ni, maksudnya 10 dah nampak kurang kecil Tapi kita ni, teruskan kita beramal ibadat. Selain pada kita bertawabat pada Allah. Biar kita pergi hadap pada Allah. Biar kita duduk dalam keadaan kita suci, bersih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak usah kita mati dalam keadaan kita kotor. Yang ni banyak dosa yang kita dengan manusia lagi, dengan Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Dengan Allah mudah kita berdebat dengan manusia. Kita cubalah. Ada masa-masa mudah kita dulu banyak kita buat dosa, kita cubalah cari ataupun kita sedekah tak jumpa cari tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innakal qalqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsil azim, innakal badrul jawadul karim. Ya Allah, engkaulah yang mempunyai segala kepujian, engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan engkau segala kebajikan, kepada engkaulah kembali segala urusan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.